Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat pagi semua. Apa khabar semua penonton setia? Assalamualaikum subuh. Pagi ni subhanallah, saya yakin mungkin baru saja yang selesaikan solat subuh. Masya-Allah, kita teruskan insya-Allah pagi ini. Pagi di hujung-hujung minggu ini dengan majlis ilmu bersama dengan Assalamualaikum subuh. Jadi alhamdulillah hari ini pagi ini kita akan bersama dengan Yayasan Ad-Din. Seperti mana kita tahu setiap pagi subuh hari Sabtu kita akan tajuk kita adalah munakahat asas rumah tangga, dan sudah pastinya bersama dengan saya di studio saya bawakan kepada anda Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Sabri Nordin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Dewi? Baik, alhamdulillah. Cik Dewi pula Puan Dewi. Masya-Allah. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita hari ini berkaitan dengan rumah tangga lah, asas rumah tangga. Dan apa yang Dewi nak kongsikan sebenarnya adalah lebih kurang macam situasi lah Ustaz. Nah, kita nak tanya, kita terus masuk je lah Ustaz. Boleh. Kita terus masuk kan. Masya-Allah, berkaitan dengan sekiranya ada situasi yang berlaku si suami telah hilang selama 6 bulan. Maknanya hampir setengah tahun jugalah. Okey kan. Si isteri berkahwin dengan lelaki lain dalam tempoh tersebut. Suami dia tak ada 6 bulan, lepas tu dia berkahwin dalam tempoh tersebut, dan pada suatu hari suami dia tiba-tiba pulang. Tiba-tiba dia muncul kembali kan, dan mengetahui isterinya dah berkahwin Ustaz. Dengan lelaki lain dan yang juga sahabat baik dia. Ada macam drama juga Ustaz kan. Drama ni kan. Tapi mungkin inilah realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi dalam segi hukum perkahwinan itu sendiri Ustaz, bagaimana agaknya, apa status isteri, bagaimana juga status suami tersebut? Kalau ada anak, macam mana anak pula ya, status Masya anak? Allah kan, tiba-tiba pregnant pula ke Ustaz kan? Jadi mungkin kongsikan Ustaz. Panjang cerita tu. Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian ya. Hari ini alhamdulillah kita berada pada tarikh 29 Rejab. Dah hujung dah. Besok dah masuk dah Syaban. Allah, dekat benar dah dengan puasa dah. Alhamdulillah. Baik, dalam kita nak mengejar Ramadan yang bakal menjelang ini pun ya, banyak lagi isu-isu pengurusan rumah tangga yang berlaku ya, antaranya macam kes orang hilang ya. Kalau kita lihat dalam statistik kes orang hilang ni ya, setakat tahun 2021 ya, sejumlah 10,575 kes orang hilang. Pelbagai sebab lah ya, rupanya banyak di Malaysia ni tentang kes orang hilang. Ya, jadi bila berlakunya isteri yang kehilangan suami, so bila kita sebut hilang ini dalam pandangan fiqh kita ya, bila sebut orang hilang ni dia masuk ataupun dalam istilah dia mafkudun. Mafkudun ya, mafkudun ialah kes orang hilang. Jadi ulama yang mendefinisikan, terutamanya mazhab kita Syafi'i ini mendefinisikan bahawa mafkudun itu ialah orang yang hilang daripada tempat asal dia. Ya, kalau dia biasa duduk di Kuala Lumpur lah, ataupun duduk di Ipoh lah. Ya, dia hilang daripada tempat asal dia, yang mana kehilangannya itu adalah satu tempoh yang lama. Takat 2 hari hilang, dia tak masuk lagi dalam kategori kes orang hilang. Ya, dalam tempoh yang lama dan tidak diketahui sama ada dia ni masih hidup atau sudah meninggal dunia. Baik, itulah yang diistilahkan sebagai mafkudun, ataupun dia masuk dalam kategori kes orang hilang. Baik, bila masuk dalam kategori kes orang hilang ni, dah 6 bulan lebih ya. 6 bulan lebih suami hilang. Hilang. Tak tahu pergi ke mana. Tak muncul-muncul Ustaz. Tak muncul-muncul. Siannya. Okey. Itu yang kita orang Melayu ada satu istilah ya, bila sebut kes orang hilang ni, dia panggil gantung tak bertali. Ya. Baik, bila kita sebut tentang kes orang hilang ni, tiba-tiba datang Pak Wahid Samaru. Allahu akbar. Sarip Abdul dah datang daripada kampung dusun. Nak mengorat dengan Cik Salmah. Okey nah. So, bila dia mengorat-mengorat dan sebagainya, nak berkahwin. Okey nah. So apakah hukum pada pandangan ulama kita? Baik. Sepakat ulama mengatakan bahawa tidak ada dalil yang jelas mengenai berapa lama tempoh si isteri ini boleh berkahwin baru dengan orang yang baru. Ya, tak ada tempoh. Namun begitu, semua pendapat ulama mengatakan bahawa, sepakat ya para ulama kita mengatakan bahawa perlu ada satu tempoh. Perlu ada satu tempoh. Tapi dalil yang jelas mengatakan berapa lama tempoh yang perlu menunggu itu tak ada. Ya. Oleh yang demikian, bila berlaku situasi orang hilang ni, dia ada 2 kategori lah.
Yang pertama ialah orang hilang yang boleh dihubungi. Okey. Kita tahu dia ni lari ke mana. Ya. Tapi kadang-kadang isteri ni malas ambil hair lantak Mika lah. Contohnya itu yang pertama. Boleh dihubungi lah. Okey. Yang kedua, hilang ni hilang huyup terus. Tak boleh dihubungi. Okey, baik. Bagi kes orang yang boleh dihubungi ni, ya, sama ada dia nak jadi wali ke ataupun pasangannya nak berkahwin lain dan sebagainya, maka yang pertama kena usaha dulu pastikan bahawa si suami tadi memang benar-benar sudah meninggal ataupun tidak. Okey. Zaman moden hari ini alhamdulillah dengan segala kepakaran yang kerajaan kita ada, kemudahan yang kerajaan kita tawarkan, ya, kita boleh akses dengan mudah ke mana suami pergi. Macam mana nak buat? Bawa sijil nikah itu pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara, minta buat semakan. Ada tak suami ini dalam daftar orang meninggal? Dalam daftar kematian tu ada tak? So kita tunjuk suami saya dah tak balik lama dah sebagainya. Sarip dua Pak Wan Hensum dah datang dari kampung dusun nak ngorat ni macam mana gayanya. Kena kalau tak ada khabar tak ada terus, ya. Ini jangan gantung tak bertali rupa ini nafkah tak bagi teman risau juga. Contohnya gitu, ya. So dia bawa macam tu, insya-Allah Jabatan Pendaftaran Negara boleh membantu kita. Banyak kes yang sudah selesai, okey nah. So kita buat semakan kat situ. Jika sekiranya masih lagi belum ada, ya, di dalam daftar kematian. So apa lagi step yang boleh si isteri ni buat? Nak mengenal pasti di mana duduk letaknya lokasi suami. Okey, dia boleh buat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan. Apa kena mengena pula dengan JPJ ni Ustaz? Hidup ke dia nak ngirakan kenderaan saja? Baik. Perlu kita ketahui bahawa, ya, si suami ni kemungkinan dia ada beli kenderaan. Bila beli kenderaan dia perlu ada insurans. So semua data maklumat mengenai pemilik kenderaan dan juga pemunya insurans ini ada data dia pada Jabatan Pengangkutan Jalan. Tapi kena buat surat ikut proper, jangan main terjah apa itu je. So pergi dekat situ kabarkan teman nak minta tolong sangat-sangat dia ni, ya, kerana apa suami sudah hilang lama dah, ya, Sarip dua Pak Wan baru dah datang. Okay, cerita tu terang, maka insya-Allah Jabatan Pengangkutan Jalan akan bantu. So buat semakan. Jika sekiranya di situ terdapat alamat yang tertera, maka si isteri ni boleh pergi merujuk kepada tempat yang berkenaan untuk mengenal pasti suami masih ada ataupun tidak. So pergi ke sana, jika sekiranya suami ada, runding elok-elok. Jangan bergaduh pula tarik rambut ke pula dengan isteri baru ke sebagai contoh kalau ada kan. So pergi runding sana elok-elok, abang nak kalau masih sayang lagi, ya, datanglah balik, ya, buatlah laksanakanlah tanggungjawab nafkah dan sebagainya. Tapi kalau abang dah tak sudi, lepaskanlah dengan cara yang baik. Ya, kerana apa? Lepas dengan cara yang baik ni, insya-Allah kita sama-sama boleh hidup dengan bahagia. Jangan abang je seorang hidup bahagia, teman ni udahlah tertinggal seorang-seorang. Rupa itu, ya. Okey, itu yang pertama, ya. Jika sekiranya diketahui ataupun boleh dihubungi di mana kedudukan si suami. Itu yang pertama, hilang. Yang kedua, hilang huyup terus. Contoh berlaku macam MH370. Kita tak tahu sama ada mereka itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, tak tahu. Begitu juga dengan kes acap yang hilang. Acap yang hilang di gunung Gua Tempurung. Ya. Sampai hari ini tak tahu khabar berita dia sama ada masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Maka bagi kes yang hilang royup terus tak boleh ni, ya, maka di sini ada berbeza pendapat ulama. Ya, berapakah lama tempoh yang perlu ditunggu oleh pihak isteri? Yang pertama, menurut pendapat Syafi'i, ya, Syafi'i kata hendaklah si isteri ni tadi menunggu sehingga tempoh 4 tahun. 4 tahun, Ustaz. 4 tahun dulu. Tunggu 4 tahun, kemudian baru boleh buat permohonan ke Mahkamah Syariah untuk pengesahan meninggal suami. Okey, lepas daripada dapat perintah itu, maka si isteri perlulah berendah dengan endah mati, endah wafat, iaitulah 4 bulan 10 hari. Maka selepas 4 bulan 10 hari ini barulah boleh isi borang permohonan nikah dengan Pak Wan baru. Sabar sekejap ya Cik Sarip ya. Itu menurut pendapat Syafi'i. Manakala menurut pendapat Hanafi, mazhab Hanafi mengatakan perlu tunggu sehingga 120 tahun. Oh, 120 tahun. Itu kiranya
tahap orang itu zaman itu boleh hidup ya, tapi zaman sekarang ni ada pendapat, sebahagian pendapat di kalangan mazhab Hanafi ni mengatakan sehingga 100 tahun yang mengikut kadar usia tertinggi bagi sesuatu tempat, bagi sesuatu keadaan. Kalau zaman sekarang ni lebih kurang macam itulah 100 tahun ya menurut pendapat mazhab Hanafi. So si isteri ni tadi kena tunggu sehingga usia suami dia berusia 100 tahun. Katalah waktu suami dia tu hilang, suami dia berumur 50 tahun. Maka si isteri ni kena tunggu lagi 50 tahun. Baru dia boleh berkahwin lain. Okey. Walau bagaimanapun dalam mazhab Hanafi juga ya mengatakan bahawa perlu kalau dah isteri ni tak sabarlah ya, tak sabar dengan kesusahan hidup yang dihadapi. Ya, masa apa yang nak menafkahkan dia, nak membiayai sewa tempat rumah, tempat tinggal, makanan dan sebagainya, maka dia boleh hadir ke mana-mana. Kalau hari ini jabatan kehakiman syariah lah, kalau dulu boleh berjumpa dengan mufti untuk mendapatkan pengesahan ataupun pandangan daripada mufti supaya si isteri ni tadi boleh berkahwin lain. So kena tunggu. Kalau sebahagian pada pendapat ulama mazhab Hanafi tadi mengatakan boleh tak sampai 100 tahun pun boleh. Tapi nanti mufti akan timbang balik. Ya. Takkan semalam semalam hilang, hari ni terus nak mencari. Jadi itu semuanya atas budi bicara mufti ataupun zaman hari ini ialah Jabatan Kehakiman Syariah. Okey, itu dua pendapat dua mazhab kita. Yang ketiga ialah pendapat Hambali. Yang mana Hambali ini berpendapat bahawa perlulah tunggu sehingga usia suami tadi 90 tahun. Okey Ustaz. Ada beza sikit. Hanafi kata 100 tahun, tapi Hambali mengatakan 90 tahun. Kena tunggu. Tunggu 90 tahun lagi ke tak? Usia suami mencapai usia 90 tahun. Maknanya kalau hilang hari itu usia 50 tahun, maka kena tunggu lagi 40 tahun barulah isteri ini tadi boleh berkahwin dengan suami yang baru. Panjang cerita tu. Panjang ceritanya. Masa seronok dengar ni kan Ustaz. Kita nak tahu sebab ilmu sebenarnya dalam berkaitan dengan rumah tangga, tapi kita nak berehat dulu seketika Ustaz. Boleh, kita nak sambung lepas ini ya. Pastikan anda terus bersama dengan kami dalam Assalamualaikum Subuh. Pentas ini bukan pentas yang mudah. Pentas ini pentas yang sangat mencabar. Apakah yang mengganggu fikiran anda? Qul innama. Bunyinya tidak kemas dari segi bunyi dhammah je. Bul, jangan bol. Ni kan orang Perak ya. Tolong balik ni fokus kepada seni taranum. Dr. Adli, kebangkitan daripada tilmiz Dr. Adli, masya-Allah. Allah tusyrik. Anugerah alunan terindah pada malam ini, tilmiz Amna. 2 markah terendah pada minggu ini. Ucapkan selamat tinggal kepada Tilmizah Solihah. Semuanya dalam pentas Akademi Qura 2024. Satukan ummah dengan supaya nak menjadikan Malaysia ini sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hanya Allah Ta'ala saja yang boleh menolong kita, dan jalan untuk menolong itu hanyalah dengan menolong orang atau menolong agama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya perancangan ni kun fayakun, begitu saja. Menolong agama Allah Ta'ala, menolong umat adalah suatu perkara yang dituntut dalam agama. Innamal mu'minuna akhwah. Di mana semangat ukhuwah kita? Seseorang yang suka menunjukkan muka yang marah, yang tidak pandai bermesra dengan orang, maka akan sampai satu masa dia akan mendapati dirinya itu terpinggir. Maka seseorang yang inginkan dirinya untuk dikasihi orang lain, maka sepatutnya dia mengasihi orang lain. Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi.
Alhamdulillah, kita masih lagi dalam Assalamualaikum Subuh dan kita masih lagi bersama dengan Ustaz Sabri, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din. Tadi Ustaz, kita tak nak buang masa, kita nak sambung terus perkongsian daripada Ustaz tadi berkaitan dengan orang hilang ni Ustaz kan. Allahu Akbar. Suami hilang. Suami hilang. Suami orang lain lah. Orang lain bukan suami saya Ustaz. Masya-Allah. Baik, terima kasih Puan Dewi. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tadi kita dah berbincang mengenai 3 pendapat mazhab, iaitu pendapat mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Hanafi dan juga pendapat mazhab Hambali. Apa pula pandangan mazhab Maliki? Okey. Mazhab Maliki sama dengan mazhab Syafi'i, iaitu perlu tunggu dalam tempoh 4 tahun. Kemudian habis iddah wafat 4 bulan 10 hari, barulah dia boleh berkahwin dengan suami yang baru. So di sini kita lihat ada 2 kelompok, iaitu mazhab Syafi'i dengan Maliki satu pendapat, dan juga mazhab Hanafi dan Hambali satu pendapat. Cuma mazhab Hambali dengan Hanafi dia berbeza tempoh. Hanafi 100 tahun ataupun 120 tahun, manakala mazhab Hambali ialah 90 tahun. Yang mana kalau kita lihat situasi ini, apa pula yang berlaku dalam sistem perundangan di dalam negara kita. Yang mana Akta 303 dan juga Akta 561 dalam Mahkamah Syariah menetapkan sama juga, iaitu mana-mana perempuan yang hilang suaminya dan ingin berkahwin lain, maka perlulah dia menunggu satu tempoh selama 4 tahun. Kemudian selepas itu dah dapat perintah daripada mahkamah, hendaklah dia beriddah dengan iddah wafat, iaitu 4 bulan 10 hari, barulah dia boleh berkahwin dengan suami yang baru. Namun jika sekiranya sebelum tadi soalan mengatakan 6 bulan. 6 bulan suami hilang, dia dah tak sabar dah kahwin lain dah. Lepas kahwin tengok-tengok suami balik. Dah jam. Mana gaya nak buat ni dia. Okey, baik. Jadi kita lihat berdasarkan kepada peruntukan undang-undang yang terdapat Akta 303 dan juga Akta 561 serta dengan pandangan ulama mazhab Syafi'i kita dan juga mazhab Maliki mengatakan kena tunggu 4 tahun. Jadi kalaulah tempoh tadi baru 6 bulan, maka 6 bulan perkahwinan mereka tadi adalah tidak sah. Tidak sah. Adapun jika sekiranya lebih daripada 4 tahun, maka perkahwinan mereka sah. Tapi ingat, dia nak sahkan suatu akad nikah mereka ini, perlulah mendapat pengesahan daripada Mahkamah Syariah. Jangan lepas 4 tahun itu bincang 2 orang je, bantai nikah lain. Tak boleh. Agak-agak payah nikah di Malaysia, pergi bantai nikah tempat lain, negara lain. Tak boleh, jangan ubah itu. Negara kita ada undang-undang dan agama kita juga ada undang-undangnya. Maka ikutlah undang-undang. Biasanya dalam bab perkahwinan ini, undang-undang negara dan juga undang-undang agama kita sama. Sama, cuma di-enactment kan, nampak tersusun begitu, memudahkan masyarakat. Jadi jika sekiranya perkahwinan tadi tidak sah, sama ada suami balik ke suami tak balik ke, mereka ini tetap perkahwinan mereka tidak sah. Jika sekiranya usia ataupun tempoh hilang tadi kurang daripada 4 tahun. Baik. Jika sekiranya lebih daripada 4 tahun, perkahwinan mereka adalah sah. Namun lepas 4 tahun, udah iddah 4 bulan 10 hari, udah kahwin honeymoon setahun, tiba-tiba suami balik. Macam mana nak buat? Bila suami balik semula, maka suami ada pilihan. Sama ada dia hendak semula dengan bekas isterinya ataupun isterinya tadi, sebab mereka secara asalnya belum berpisah. Tapi kerana permohonan daripada si isteri ini tadi atas bukti-bukti dan juga saksi yang dikemukakan, mungkin mahkamah berpandangan dah lebih daripada tempoh, maka dibenarkan berkahwin. Maka lepas daripada tempoh itu, jika sekiranya mereka dah berkahwin dan suaminya balik semula, maka suami ada pilihan sama ada nak kembali semula dengan isterinya ataupun nak biarkan isterinya dengan suami yang baru. Jika sekiranya suami tadi nak semula isterinya, maka hendaklah dia membayar mahar yang telah dikeluarkan oleh suami yang baru. Suami hari itu waktu nikah suami yang baru tu berapa mas kahwinnya. Maka suami ini memberi mahar kepada suami yang baru tadi, maka dia dapat semula isteri dia. Perlu nikah semula tak? Tak perlu nikah semula. Satu keadaan. Namun sepanjang perkahwin perempuan ini dengan suami yang baru, tiba-tiba hamil pula.
Masya Allah. Apa status anak? Apa status anak? Okay. Sedangkan si isteri ni tadi sudah kembali semula dengan suami yang lama. Anak dalam kandungan macam mana? Baik. Anak ini adalah dikira sebagai wati syubhah. Ya. Anak wati syubhah ini adalah anak yang sah taraf. Okay. Tapi dia tak boleh dibinkan kepada suami yang lama. Maka hendaklah dia dibinkan kepada suami yang baru. Dibentikan dengan suami yang baru. Boleh mewarisi harta pusaka, boleh mewariskan harta pusaka, boleh juga mewalikan jika sekiranya anak tadi anak perempuan dan sebagainya. Maka itulah hak yang dimiliki oleh anak wati syubhah bagi perkahwinan di antara suami yang baharu dengan isteri. Dengan isteri tadi, yang mana isteri tadi hilang suaminya dan suaminya balik semula. Itu situasinya. Jadi kalaulah berlaku situasinya dalam masyarakat, ya, contoh saudara kita si Acap ni tadi, isterinya saya rasa lebih daripada 4 tahun dah ni. Ya, maka isteri dia ada hak, ya, kalau jika sekiranya jatuh cinta semula dengan orang yang baru, maka dia boleh dah buat permohonan. Tapi jangan pergi bincang 2 orang je, ya. Dapatkan pengesahan daripada mahkamah syariah dahulu, kemudian dah dapat perintah itu beredah dengan endah mati, maka ketika itulah baru boleh dia berkahwin semula dengan suami yang baru. Wallahu a'lam. Itu dia kan, cantik sebenarnya susunan Islam ni. Baik, Ustaz. Masya-Allah Ustaz, kita nak teruskan kepada kempen sebenarnya Ustaz berkaitan dengan Yayasan Ad-Din. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada penonton-penonton, dan sebab kita dah masuk 29 Rejab dah, tak lama lagi pun nak masuk Ramadan. Jadi mungkin ramai yang di kalangan penonton kita kalau kita nak berwakaf, berinfak dan bersedekah, terutama dalam bersama-sama dengan Yayasan Ad-Din ni Ustaz. Baik, terima kasih Puan Dewi. Sudah menonton yang dirahmati Allah sekalian, Yayasan Ad-Din adalah merupakan pertubuhan bukan kerajaan yang berasaskan kepada kebajikan. Setakat hari ini alhamdulillah kami telah diamanahkan dan dapat melaksanakan amanah ini dengan baik, iaitu menguruskan sejumlah 26 buah ma'had tahfiz. Ya, yang mana ma'had tahfiz kita bermula daripada peringkat sekolah rendah, menengah rendah, menengah atas, ada tahfiz vokasional dan juga pengajian tinggi tahfiz. Alhamdulillah. Jadi anak-anak kita ni habis daripada kalau belajar di Ma'had Tahfiz Ad-Din ni nak pergi ke mana? Ataupun Yayasan Ad-Din ni ada tak masa depan dia? Alhamdulillah, insya-Allah setakat ini ibu dan ayah jangan risau, jangan segan, jangan malu, ya. Kerana apa? Anak-anak anda kita susun daripada peringkat rendah sampai ke pengajian tinggi. Pengajian tinggi kini kita ada diploma tahfiz Al-Quran dan qiraat. Ya. Yang mana diploma ini hasil kerjasama kita Yayasan Ad-Din dengan Darul Quran Jakim. Ya. Jadi kalau belajar dengan kita, periksanya dengan Darul Quran dan diploma dikeluarkan oleh Darul Quran. So jangan risaulah, ya, kerana dia entiti kerajaan dan ada MQA. So pemegang diploma ini boleh sambung belajar mana-mana universiti dalam dan juga luar negeri. Alhamdulillah. Sakinah dah ramai dah, ya. Sekarang ni anak-anak kita di SEM 5 ni sedang menghadapi peperiksaan ni. Doa-doakan anak-anak kita, ya. Kalau sekolah lain ni dah cuti dah. Kami di Yayasan Ad-Din tak cuti lagi, masih. Ada seminggu lagi, ya. Kami lewat sikit kita cuti. Supaya apa? Masa yang anak-anak ada ni biarlah lebih sikit dengan Quran. Kalau kita cuti lama-lama, anak-anak kat rumah kan buat apa pun. Biarlah kurang kan kita cuti tu. Jadi insya-Allah anak-anak kita yang belajar di sini insya-Allah dapat pendidikan yang baik. Baik. Bagaimanakah kita dapat menguruskan, ya, sejumlah 26 buah ma'had tahfiz ini, yang dengan kejayaan yang sangat membanggakan. Yang setakat hari ini kita ada 1279 pelajar yang sudah pun khatam Quran. Alhamdulillah. Bukan sekadar dia khatam Quran, bahkan dia berjaya melalui ujian yang dijalankan. Kalau di Yayasan Ad-Din ni, kalau khatam Quran, kita tak masuk lagi dalam data tu, ya, data khatam Quran tu tak masuk lagi sehingga dia lulus ujian, barulah kita masuk. Jadi 1279 tu sudah lulus ujian, ya. Bagaimanakah kita dapat menguruskan dia dengan baik? Tidak lain dan tidak bukan adalah hasil daripada sumbangan, wakaf, infak daripada masyarakat. Ya, masyarakat juga boleh kalau nak bayar zakat melalui Yayasan Ad-Din, boleh insya-Allah. Kenapa? Kita adalah merupakan amil yang dilantik oleh Majlis Agama. Jadi kaedah-kaedah untuk kita menyumbang ni ada 3. Yang pertama, tuan-tuan boleh ambil nombor akaun yang tertera di kaca TV. Ya, ambil gambar siap-siap, simpan dia elok-elok. Ya, besok ada kelapangan dan sebagainya ni, kita nak masuk, besok dah masuk Syakban dah ni. Ya, jadi ini ruang-ruang peluang yang pahala Allah Taala sediakan yang sangat besar kepada kita, ya, Syakban, Ramadan. Itu
Itu yang pertama melalui nombor akaun. Yang kedua, melalui QR code. QR code kita Yayasan Adil ada dua. Yang pertama yang warna hitam itu. Warna hitam ini adalah untuk sumbangan bulanan. Jadi nak mudahkan sumbangan daripada tuan-tuan, scan QR code ini, ada borang yang tertera, nanti isi borang berkenaan, ya, kemudian nanti setiap bulan bank akan potong terus sumbangan mengikut jumlah yang telah kita tetapkan. Yang kedua ada QR code berwarna merah. Merah ni untuk sumbangan one off dan sebagainya. Jadi jangan lupa lepas buat sumbangan, ya, slip bank tadi hantar kepada saya. Nombornya 019 575 2956. Kerana kami perlu diaudit oleh Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Perak serta Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi insya-Allah transparan kita punya pengurusan kewangan. Insya-Allah kan. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Sabri selaku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Adil. Insya-Allah semoga dipermudahkan. Amin ya Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah kepada para penonton. Kita nak berehat dulu seketika. Nah, kita akan kembali ke dalam Assalamualaikum An-Nisa selepas ini insya-Allah. Kita berehat dulu.